So hari ni kelas kita hanya nak gunakan buat microbit je. Tak ada buat penyambungan yang macam minggu lepas lah sebab ramai yang request nak yang basic. So hari ni kita gunakan apa yang ada pada microbit saja dulu. Perbezaan antara version 1 dengan version 2. Microbit ada dua version ada version 2, ada version 1. Assalamualaikum semua, selamat petang. Okay, petang-petang ni mungkin ngantuk sikit lah. Tapi tak apa, kelas kita hari ni kita nak buat simple je. Cuma nak fokus pada yang basic, apa benda yang kita nak guna waktu ataupun apa cara, macam mana kita nak start buat coding guna microbit. So saya nak terang sikit, microbit ni sekarang ni dia ada dua version tau. Ada yang version 1 dengan ada yang version 2. Okay. Board dia sama je. Cuma ada dekat version 2 ni just ada tambahan sikit. Dia ada touch sensor dengan ada buzzer. Okay, dekat version 1 tak ada. Dekat version 1 tak ada buzzer. So, ada yang pakai version 2 dan ada yang pakai version 1. So, dua-dua boleh pakai. Okay. So, kalau yang dah ada version 1, tak payahlah beli version 2. Sama je. So, kita dua-dua boleh pakai. So, dekat sini saya buat kelas menggunakan yang version 2 lah. So, tapi kalau yang ada version 1, dia tak ada beza pun, cuma dia ada tambahan sikit je. Okay. So, saya nak recap sikit apa untuk kelas yang minggu lepas. Dia punya asas dalam kita nak buat coding tu kan. So, kita kena ada input, proses dan kita punya output. Kita kena ada input, proses dan output. Okay. Input, proses dan output. So, daripada blok yang 3 blok ni, input, proses, output ni, kita boleh rangkakan macam mana kita nak buat kita punya coding ataupun kita punya flow kita daripada input, proses, output ni. Okay. So, yang ni yang paling penting sekali supaya kita nak definekan dulu input apa kita pakai, macam mana proses dia dan output apa yang kita nak guna. So, saya ada terangkan yang input ni dia terbahagi kepada dua. Okay, input, proses, output. Okay. So, input dia terbahagi kepada dua. Ada input digital dan ada input juga adalah input analog. So, yang ni yang akan kita pilih dekat blok tu nanti dekat kita punya software tu. So dia ada dua. So hari ni kita akan menggunakan macam mana nak menggunakan input digital. Okay, so kita recap sikit. Digital ni adalah apa-apa yang mempunyai komponen yang mempunyai dua state saja. Maknanya dua state lah. State iaitu on dan off. On ataupun high ataupun satu ataupun satu lagi adalah off ataupun low ataupun zero. Okay.
Dia ada dua nilai ni sahaja. Okey. Dia ada dua nilai saja. Kalau contohnya komponen tu macam switch. Okey, hari ni kita nak guna push button. Push button dia ada on dengan ada off sahaja. So itu adalah kita boleh classifykan sebagai digital punya komponen, dan push button adalah komponen input. Okey. So sebab apa? Sebab apa dia kena ada flow ni, input, process, output? Sebab macam kita nak buat coding, kita kena ada input dulu, baru ada benda untuk diproses. Dan ada juga coding yang dia tak memerlukan input dan dia terus boleh proses output dia. Contohnya kita nak buat LED menyala sahaja kan. So dekat situ tak ada input. So dekat situ hanya melibatkan proses dan output sahaja. Tapi bila kita nak buat yang melibatkan input, okey, kita kena letak input dulu, lepas tu baru proses, baru pada output. Okey, ni cara macam mana kita nak create dia punya flow. Input dulu, proses, baru output. Okey. Setakat ni boleh boleh ada benda soalan nak tanya pasal input, proses, output ni. Sebab yang ni yang kita akan gunakan sebagai basis untuk buat flow dia nanti. Flow lain pula. Flow dia ada flow chart pula. Flow chart tu adalah macam mana perjalanan proses tu berjalan. Tapi yang ni macam mana kita nak rangka dia punya flow. Ini adalah kita panggil sebagai computing algorithm. Macam mana kita nak rangka dia punya flow dia daripada input jenis apa, lepas tu nak hantar pada proses, macam mana dia nak proses, lepas tu dia akan hantar kepada output. Okey. Dan output juga dia ada terbahagi juga kepada, ni yang asas, dia ada terbahagi juga kepada dua, iaitu analog dan juga digital. Analog dan juga digital. Okey. So ini adalah orang kata dia punya asas supaya kita nanti kita tak tersalah pilih blocks dia. Sebab dia blocks tu dia ada banyak jenis, tapi kita kena faham blocks tu untuk apa dulu. Okey. So kita kena faham input kita. Input tu komponen jenis apa? Komponen jenis analog ataupun komponen jenis digital. Okey, boleh faham Okey. Tapi kalau ada apa-apa soalan nanti boleh open mic, lepas tu kita discuss lah. Ini yang kelas lepas punya. Hello, Arif. Hello, nak tanya sedikit boleh? Sekarang apa beza jadi analog dengan digital? Okey, macam mana boleh jadi analog dan digital? Okey. Okey, analog adalah macam ni. Ada komponen dia dibuat dengan menjadikan benda tu ada dua state saja. Dia tak boleh ada state ketiga. Contohnya adalah kita punya switch lampu dekat rumah. Switch lampu dekat rumah, dia boleh on dan dia boleh off sahaja. Dia tak ada tengah-tengah. Boleh faham tak? Itu adalah contoh komponen, adalah komponen digital. Dia ada dua nilai saja. Dia sama ada dia on ataupun dia off je. Tapi bila komponen analog ni pula, dia ada nilai lebih daripada dua. Contohnya sensor cahaya. Macam saya nak bagi contoh sebagai sensor cahaya. Sensor cahaya kita, dia macam kita nak kata nilai yang tepat tu tak ada. Ada orang kata gelap, ada orang kata malap, ada orang kata terang. Dia ada nilai terang, gelap, sangat terang, sangat gelap. Dia ada banyak nilai dia. So itu adalah contoh-contoh komponen analog. Ataupun satu lagi, kita nak lagi senang, contohnya macam komponen analog
bahagian output adalah kita punya kelajuan motor. Kelajuan motor adalah satu komponen analog output. Dia ada speed dia, ada satu macam kipas kita kan, ada speed 1, ada speed 2, ada speed 3, speed 4, speed 5. Dia dah lebih daripada 2. Maknanya itu dah bukan komponen digital. Bukan ciri-ciri komponen digital, itu adalah ciri-ciri komponen analog. Sebab dia dia punya nilai itu dah lebih daripada 2. Kalau komponen yang ada nilai setakat on dan off, macam kita punya switch lampu kan, on off, lepas tu tak ada dah, tak ada tengah-tengah, tak ada on separuh, tak ada. Itu adalah ciri-ciri komponen digital. Yang analog dia akan lebih nilai itu lebih daripada 2. Okey. Itu adalah kata basis macam mana kita nak pilih, kita nak identify, bukan kita nak pilih, kita nak identify jenis-jenis komponen elektronik. So nanti bila kita dah identify jenis komponen elektronik ni, baru kita boleh pilih blok yang betul macam mana kita nak letak pada kita punya coding. Okey, seterusnya kita hari ni kita nak rangkakan macam mana kita punya kita punya flow kita nak rangkakan kita punya flow of the project. Kita dah tahu kita punya algorithm input, process, output. Input kita pakai hari ni kita pakai digital input, iaitu kita punya push button yang ada pada microbit ni. Kita ada push button yang ada pada microbit. Yang ni adalah satu komponen input digital, sebab dia ada 2 state je. Maknanya dia ada on, ada off. Lepas tu kita dah identify kita punya komponen. Ya, boleh push button, dan yang boleh meletakkan screen. Dan kita kena identify pula aplikasi kita punya output dia. Output apa yang kita nak guna, nak keluarkan. So dekat sini kita nak gunakan LED. Tadi ada sudah. Ini yang menerangkan dulu LED matrix yang ada pada, sekarang pada memberitahu tu apa tulisan. LED matrix yang ada pada board microbit ni kita nak jadikan sebagai output dia. Okey, sekarang kita nak rangkakan, iaitu kita kena start dulu. Untuk permulaan kita nak mulakan kita punya coding tu, nak buat kita punya step coding tu. Lepas tu kita perlu dapatkan dia punya input. Okey, maknanya dia kena read input dulu. Read input. Okey. Kenapa kena read input dulu? Okey. Sebab input ni adalah daripada sensor kita kan. Okey. Macam bila kita ada sensor ataupun kita ada push button, bila kita tekan, bacaan nilai tu dia akan dibaca oleh kita punya microbit ataupun kita punya microcontroller. Okey, so dekat sini, proses dekat sini, bila microcontroller dia kena read dulu input apa yang diberi oleh blok input tadi tu. Faham tak? Okey, bila kita dah read input, baru kita kategorikan dia sebagai kita nak buat decision apa. Kita kategorikan dia input tu A ataupun input tu B. Okey, contohnya. Okey, contoh. Okey, bila dia dah read input untuk bacaan input untuk push button, dia ada digital kan, dia ada 2. Dia sama ada 1 ataupun 0,
high ataupun low. So bacaan dia sama ada possibility dia boleh jadi 2 je. Dia tak boleh jadi banyak. Okay. So bila ni possibility dia adalah possibility dia if nilai sensor, nilai bacaan sama dengan 1. Sama dengan 1 ataupun high. Boleh faham tak ini? Sama dengan 1 sama ataupun high. So sekejap. If bacaan nilai bacaan push button tadi sama dengan 1 ataupun high, lepas tu kita nak buat apa? Dekat situ yang kita kena pilih. Dekat sini yang kita kena pilih. Dia nak buat apa? Kalau bacaan sama dengan 1, yes sama dengan 1. Dia nak on LED ataupun show heart icon. Kalau no maksudnya adalah kalau bacaan tu nilai dia bukan 1. Maknanya kosong lah. So dia kena sama ada nak clear screen ataupun dia nak show pangkah. Macam tu je. Lepas tu habis kita punya flow tu. So flow tu macam ni. Kita dapat input, lepas tu kita compare. Kita nak buat bila dia tekan maknanya bacaan tu high lah, on lah. Lepas tu bila dia tekan tu dia nak buat apa? Lepas tu bila dia tak tekan pula dia keluar apa? Itu adalah flow yang kita kena rangka. So ini adalah kita punya possibility. Maknanya kalau ada macam contohnya digital input, dia punya possibility untuk bacaan dia adalah 1 dan 0 saja. Tapi kalau analog, dia ada banyak possibility dia. Daripada 0 hingga 1, 0, 2, 4. So, kalau macam tu nak buat macam mana? Untuk analog kita biasa buat range. Range lah kan? Range daripada nilai sekian hingga nilai sekian dia perlu buat apa. Lepas tu daripada nilai sekian hingga nilai sekian dia perlu buat apa. Output tu kena keluarkan output apa. Daripada nilai sekian sehingga nilai sekian dia perlu keluarkan output apa. So dia akan jadi banyak decision yang kita perlu letak possibilities dia. So sekarang ni dekat input ni, ini adalah kita pakai push button, iaitu digital input. So dekat digital input lah. So possibility digital input adalah terbagi kepada 0 ataupun 1. High ataupun low. So kalau tu low dia kena buat apa? So high kita kena buat apa? Sekarang ni ini adalah flow dia. Yang ni yang simple je. Flow dia apa? Nanti saya akan tunjukkan macam mana dekat kita punya coding pula. Blocks coding. Kita nak ambil blocks yang mana satu nanti. Saya tunjuk .
Okay. Okay, ini dekat kita punya Mac code. Okay, so kalau buka Google kan, boleh type je maccode.com. Okay, open. So dia akan keluar page ni. Kita pilih yang microbit. Okay, dia akan keluar lah microbit. So dekat bawah ni ada tutorial. Tapi untuk start new project, kita boleh tekan plus ni untuk start new project. Okay, bagi topik 2, tekan create. Okay, dia akan keluar skrin macam ni. On start dengan forever. Okay. Okay. On start dan forever ni digunakan untuk apa? Okay. On start dan forever ni, okay, on start kan. On start, dia adalah kegunaan sebagai setup. Setup variable ataupun setup sebagai setup apa-apalah untuk setting setup. Sebab apa dia digunakan sebagai setup? Sebab adalah dia akan run once. Maknanya, okey, contohnya cikgu-cikgu buat coding dekat blok setup ni, dia akan jalan sekali je. Lepas tu cikgu kena tekan reset button pada microbit untuk reset balik program tu. So on start ni biasanya kita gunakan untuk setup dia punya variable. Okay. So contohnya on start ni macam ni lah. Contoh macam pengenalan lah. Macam kita hari pertama sekolah kan. Hari pertama sekolah kita ada minggu orientasi. Dia tak boleh buat tiap-tiap hari orientasi. Nanti orang menyampah pula. Tapi dia hanya akan buat hari pertama persekolahan kita akan adakan minggu orientasi. Sama gak macam coding kita, dia ada on start. Ni macam kita orientasi lah macam tu. So dia akan berkenalan sekali je. Bila dia dah kenal semua nama-nama kawan dia, barulah kita boleh movekan kepada dia punya main program. Main program kita kena buat pada loop. Okay, main program. Main coding ataupun program. So, main coding ataupun program ni kita kena buat pada forever. Okay. So, yang flow yang kita buat tadi tu, yang sebelum ni yang kita bincang tu nak tulis dekat mana? Okay, flow tu perlu ditulis dekat block forever. Flow of the coding. Okay, kita kena letak pada forever. Okay. Itulah adalah dua basic blocks yang digunakan dalam microbit. Okay. Okay, clear. Okay, sekarang ni tadi kita dah apa tadi? First kali kan kita kena ambil kita kena define dulu dia punya input kan. So input tu kita boleh ambil input yang ada pada microbit sahaja tau. Yang ada pada microbit inputnya adalah salah satunya adalah push button. So input ni
nak ambil dekat mana? So kena ambil dekat blocks input kat sini, blocks input. Okay. So ada push button A press dan juga ada satu lagi button A press. Apa perbezaan dia? Okay. Kenapa ada sampai dua? Kat mana nak guna? Okay. Dalam slide tu saya ada tunjuk. Okay. Sekarang ni kan, button A press. Okay, yang ni saya buang dulu. Button A press. Bila button A dia tekan, okay, bila button A dia tekan, saya nak show icon love. Show icon love. So, okay, dia ada simulation kat tepi ni. Bila kita tekan button A, dia akan show icon dia. Show icon love. Icon love sini. Okay, apa beza dia dengan kalau kita buat cara macam kita buat dekat flow tadi kan? If dia ada read input dulu. Lepas tu okay. Lepas tu show love. Okay. Saya buang yang ni. Yang first yang kita buat sebelum tadi. Kita pakai yang sekarang ni. Okay. Tekan A, push button A, dia keluar input yang sama. Dekat mana beza dia? Okay. Dekat mana beza dia? Kejap cikgu. Okay. Boleh ulang semula tak? Okay, saya ulang balik yang daripada yang block A tadi Yang first kali Daripada Okay. input tadi, input. Okay, dekat input kita ambil on button A press. Maknanya bila tekan button A ni, kita akan showkan icon love. Okay. Showkan icon love. Lepas tu dekat tepi ni ada simulation dia. Saya tekan button A dekat microbit yang dekat komputer ni, gambar ni. Dia akan keluar icon love sini. Kat sini kan. Sini kan. Dia akan keluar. So itu okay. Apa bezanya kalau saya buat macam kita buat flow tadi. So flow tadi tu kita gunakan forever. Lepas tu dia ada decision. Lepas tu input button A press. Jika Decision button tadi kat mana? apa? Decision tadi tu dekat mana? Variable. Dekat logics. Decision dekat dekat logic. logics. Sebab kita kena fikir nak buat apa. Okey. Dekat decision, dekat blocks logics ni dia ada condition, decision, comparison dan boolean. Sama ada true or false ataupun high or low. Okay, condition lah, maknanya condition, kalau condition A buat apa, condition B buat apa. Okay. Ini lepas tu saya ambil basic show icon juga. Okay. Kita tengok dia punya result dia. Tekan A, still keluar output yang sama. Yang mana satu betul? Agak-agak yang mana satu betul? Okay. Susah ni sebenarnya. Bila kalau contohnya kita nak suruh student kita buat coding kan. Student A buat style macam ni. Student B buat style macam ni. Tapi keluar dua-dua result yang sama. Okay. Macam mana kita nak evaluate dia? Susah sikit lah. Tapi sebenarnya kalau ikut flow, okay, ikut flow kan. Ikut flow of the coding tu, ini cara yang tepat. Tapi untuk simplekan sebab microbit ni dia support
macam mana dia simultaneous, maknanya dia boleh ada run 2 coding sekali. So itu adalah kata features dia lah. Kalau kita pakai Arduino tak ada benda ni. Tapi features dalam microbit dia boleh. So dua-dua adalah tepat sebenarnya. Dua-dua boleh buat. Dua-dua boleh digunakan. Mana tekan A, keluar input yang sama. Ini saya tukar B lah. Okay, tukar B. Okay. Sama je. Dia akan jadi perbezaannya. Okay, contohnya kan. Bila kita tambah lagi satu condition. Okay, kita tambah lagi satu condition. Kalau button A ditekan, lepas tu kita pilih pula button B pula. Button B ditekan. Kalau button B ditekan, kita showkan dia sebagai pangkah. Okay. Okay, yang ni saya buang saya letak sedikit delay. Maknanya dia akan menyala selama 2 saat. So kalau dekat sini kan, saya tekan A, saya tekan B. Lepas saya tekan A, saya tekan B. Maknanya dekat sini saya kena tunggu A habis dulu baru saya boleh tekan B. Mana? Macam tu, nampak tak? Maknanya lepas 2 saat baru saya boleh tekan B. Maknanya bila saya tekan A, dia tak akan execute yang B ni. Maknanya kalau saya tekan button A, dia tak akan execute yang B. Okay, saya tekan cepat-cepat. Dia tak akan execute. Beza dengan yang cara step yang kita buat yang pertama tadi. Button A press, lepas tu button B. Sama juga kita buat. Pangkah, kita letak sedikit delay 2 saat. Lepas tu kita letak sini. Okay. Beza dia dengan yang ni kan. Kalau saya tekan A, saya tekan B, dia terus execute. Maknanya dia boleh execute kan, maknanya dia boleh run coding tu simultaneously, maknanya serentak. Tapi bila kita pakai else if ataupun macam tadi kan logic tu kan, dia construction dia. Okay, contohnya kalau condition yang pertama betul, condition kedua, ketiga, keempat yang lain dia tak baca. Okay, yang ni. Okay, yang tadi. Saya nak tunjuk yang tadi tu kan. Yang ni kan. Kalau condition pertama dah betul, condition kedua, ketiga, keempat dia tak baca dah. Okay, macam tu. Input, button A press. Sini button B press. Button Kalau kita bertelefon kan dia beritahu. B. Masuk air apa tak cover. Tapi dia punya warna tingkat tu okey lah. Okay. Okay, kat sini. Kalau coding yang ni kita pakai condition, kita pakai logic if dengan else if ni, mana if else lah, condition statement, dia buat decision. Bila kita tekan A, dia tak akan execute B. Okay, yang ni sebab kita tak delay sikit. Okay.
2 saat. Cikgu laju sangat. Okey. Ni saya cikgu saya nak tunjuk perbezaan dulu. Lepas ni kita buat slow-slow. Okey. Okey. Ini just nak tunjuk perbezaan dia dulu. Okey. So nanti kita boleh buat style A. Tapi apa beza style A dengan style B? Itu je saya nak tunjuk yang perbezaan dia dulu. Okey, lepas tu contohnya button A bila tekan bila kita tekan button B dia tak akan execute. Dia kena tunggu habis dulu 2 saat ni. Kena habis dulu 2 saat baru kita boleh tekan button B. Lepas tu nak tekan button A balik kena habis dulu 2 saat ni baru tekan button A balik. Dia akan baca line by line. Okey, macam ni. Dia akan baca. Kalau dekat sini dia akan baca first dulu. Okay, dia akan baca line by line lah. Yang ni. Lepas tu dia akan baca yang ni dulu. So dia baca yang ni. Lepas tu baru dia baca yang ni. Okay, macam mana cara bacaan dia? Okay. Contohnya, kan tadi kita buat if, yes dengan low. Mula-mula dia akan baca yang ini dulu. Button A ni ditekan ke tak? Kalau button A ni tak ditekan, dia terus execute ke sini. Dia tak buat dah yang ni. Yang ni dia tak buat dah. Yang dua ni dia tak buat. Kalau bacaan ni salah, condition salah. Condition salah. Dia terus execute condition kedua. Tapi kalau condition ni betul, dia tak akan execute condition yang okey, contohnya condition ni betul. Kondisi dia betul. Condition betul. Yang bawah ni dia tak execute. Boleh faham tak? Dia tak execute dah. So dia lepas tu dia baru checking balik. Lepas bila dah habis semua ni baru dia akan hantar balik dekat atas ni untuk check input balik semula. Okay Bila dia habis check ni dia akan check balik. Okay itu kalau kita pakai yang as dengan ataupun kita pakai condition. Okay. So sekarang ni saya nak tunjuk yang pertama. Okay. Basic yang pertama adalah kat mana nak cari kita punya input adalah kita cari dekat blocks input. Okay, boleh follow Okay, kita cari kat block input. So kita cari ini adalah button adalah kita punya push button ni lah. Okay, button. Dia ada dua. Dia ada 3 condition. Dia ada A, dia ada B, dia ada A plus B. Maknanya kalau dua-dua button ni ditekan. Okay, dia ada 3. So ada A, ada B, ada A plus B. Okay. Lepas tu macam mana cara kita nak menyalakan LED dekat depan ni kan? Bukan kita pergi ambil dekat blok LED ni. Okay. Apa beza blok LED ni dengan yang dekat basic sini? Okay. Blok LED ni dia yang dekat sini kan? Okay.
blok yang dekat sini, dia nak menyalakan satu-satu. Yang ni. Dia nak untuk plotting. Plotting maknanya ada X, ada Y. So ada origin dia lah, kosong-kosong kan. So dia boleh plotting macam nak buat graf ataupun bar dekat sini. So kalau dekat sini LED ni dia boleh control dia punya brightness. Okay. Apa beza LED dengan lampu Kalimantan biasa adalah LED kita boleh control brightness dia. Contohnya kita nak nyalakan dia sebagai nak menyalakan dia 50% je ataupun nak menyalakan dia 30% je. LED boleh. Tapi lampu Kalimantan tak silap saya memang tak boleh. Memang tak boleh nak ada condition macam tu. So LED ni boleh diklasifikasi sebagai digital component ke ataupun analog component. Itu bergantung kepada kita punya penggunaan kita. Okay. Contohnya kalau kita nak gunakan sebagai untuk control kita punya brightness, LED punya brightness kan, itu dia dah jadi analog. Sebab dia dah banyak nilai. Brightness ni ada yang macam saya cakap tadi lah. Brightness boleh jadi sangat terang 100% ataupun 50%, ada pun gelap ataupun 30%, dia punya brightness dia. Ataupun dia boleh juga jadi digital juga. So condition digital adalah kita tak control brightness dia, tapi kita control on off dia. Mana LED tu sama ada LED tu on ataupun LED tu off sahaja. So LED tu dalam state digital. Tapi bila kita control brightness dia, dia dalam condition analog component. LED ni dia unik sikit lah. Dia boleh jadi dua. Okay. Tapi macam mana macam kalau saya nak buat icon ataupun nak tulis numbers ataupun nak tulis nama dekat kita punya LED bar ni, kita pergi kepada block basic dia. Okay. So dekat block basic ni dia ada show numbers, dia ada show LED. Okay, yang ni dia nak nyalakan one by one LED lah. Kita nak mapping ataupun kita nak lukis something icon ke dekat LED kita kan, yang tak ada dalam. Lepas tu dia ada show icon, dia ada show string, dia ada clear screen. Okay, clear screen ni, okay, show icon, lepas tu clear screen. Okay, coding yang keberapa tah? Okay, coding yang ni kita buat bila button A ditekan, kita akan showkan icon love, lepas tu clearkan screen. Tapi bila kita tekan button A, okay, bila kita tekan button A, dia menyala sekejap je. Ataupun bila kita masuk pada microbit kan, dia tak menyala pun sebenarnya. Sebab dia terlalu laju. So kalau macam mana kita nak cara yang betulnya, kita kena letak sedikit delay dekat selepas. Contohnya kita nak show something kan, kita nak light upkan sikit apa-apa, nak menyalakan lampu ke apa, kita kena letak sikit delay supaya output tu dia nampak, dia keluar sekejap. Okay. Kalau saya nak tunjukkan dia punya orang kata dia punya graph lah, dia punya graph graph untuk digital dia macam ni. Okay, untuk digital ni, untuk digital
graf dia by time ataupun period. Okay. So bila dia berjalan contohnya, dia ada state high, okay, on selama 1 saat. Lepas tu dia off selama 1 saat. Lepas tu ini off 1 saat juga. Lepas tu dia on balik mungkin 0.5 saat on. Okay. Tapi bila contohnya kita tak letak delay ni kan, kita tak letak time ni, tak letak semua ni 1 saat ke 0.5 saat ke, dia akan menjadi macam satu line, dia menyala lepas tu dia terus padam. Bukan coding tu, bukan orang kata komponen tu rosak. Kenapa kita buat coding tapi tak menyala? Bukan komponen tu rosak kadang-kadang, cuma kita tak letak sedikit delay sebab coding ni processor ataupun kita punya microcontroller ni dia akan execute kita punya coding ni sangat laju. Saya tak sure berapa dia punya speed dia, tapi dia memang sangat laju. So bila kita tak letak delay, so dia tak nampak pun output tu sebenarnya berjalan. So sebab tu kita kena letak sedikit delay ataupun time. Okay, faham Okay, kat sini saya letak dalam 1 saat. Okay. Dia dalam millisecond. 1000 millisecond bersamaan dengan 1 saat. Lepas tu dia akan clearkan screen. Bila kita tekan button A, dia akan menyala sama saat. Lepas tu dia akan padam. Clear screen tu dia punya blocks tu tujuan dia adalah untuk offkan kita punya LED dekat screen microbit tu tadi. Okay, boleh ada apa-apa soalan tak setakat ni? Kalau ada nak tanya. Okey ke cikgu-cikgu semua? Okey. Okey. Tapi kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya je lah Tak apa, kita boleh discuss. Okey. Next adalah kita ada kita nak show string. Okey. String. Apa benda string ni sebenarnya? Faham tak apa benda string ni? String ni adalah sebenarnya kita nak classifykan sebagai ayat. Okey. Kita ada A, B, C, D, E ataupun alphabet, dan kita ada numbers, dan kita ada macam icon add, tanda seru kan, semua benda tu kan. Itu dikira sebagai, dalam programming kita panggil dia sebagai karakter. So tapi bila karakter ni dia satu-satu, tapi bila di dalam bentuk ayat macam contohnya perkataan atau hello, hello tadi tu kan, hello, dia dah jadi dalam variable ataupun data types. Data types maknanya data, okay, kita nak cerita pasal data types sikit. Data types ni dia ada banyak jenis. Okay, data types ni dia boleh jadi data types. Kita ada data types. Data type. Satu type of data. Okay. Okay, data types.
Dia ada nombor 1, dia ada integer ataupun singkatan dia adalah int. Okay, integer. Okay, nombor 2 dia ada string. String ataupun ayat. String. Okay. Nombor 3 kita ada boolean. Boolean ni dia sama ada true ataupun false. Kita ada float. Okay. Sekejap Okay. Kita type. Kita ada int, string, boolean. Nombor 4 kita ada float. Float ni adalah decimal places up to 2 decimal places. 2 decimal places. Okay. 4. Lepas tu kita ada double. 5. Kita ada double. Double pun adalah decimal juga. More than 2 decimal places. Yang keenam kita ada char. C-H-A-R. Nombor 6. Kita ada char. Adalah character. Okay. Ini adalah jenis-jenis data. Okay. Apa benda pula data? Apa benda pula data ni kan? Data ni contohnya kan, cikgu ada beli satu air tin lah, air tin untuk minum kan. Beli satu air tin untuk minum. Tin tu adalah kita punya variable. Tin yang kita beli tu kan. Air dalam tu adalah data. Dan apa yang nak letak dalam tin tu, dia boleh jadi kita boleh letak air, jenis dia. Kita boleh letak air, boleh kita letak Milo, boleh kita letak ataupun kita letak gula. Gula adalah solid, Milo solid, air adalah liquid, ataupun kita letak gas dalam tin. Ataupun kita letak gas dalam tin. So tin tu ibarat kita punya variable. Apa yang kita isi dalam tin tu adalah kita punya data. So data tu dia ada macam-macam jenis. Okey. Macam contoh yang saya bagi tahu tadi adalah data yang kita boleh letak dalam tin sama ada solid, iaitu kita punya gula ke apa kan. Boleh jadi liquid, air, boleh jadi kita punya ataupun kita letak gas. Tak sure letak gas macam mana kan, letak dalam tin kan. Tapi bila buka air gas tu kan dia bunyi psh, macam tu. So jenis apa tu air, air tu adalah type dia liquid macam tu. Air tu data tapi type dia apa, jenis dia apa? Jenis adalah liquid. Sama juga macam
kita buat coding, kita ada data. Data tu jenis apa? Sama ada data tu jenis integer, data tu jenis ayat, data dia tu, ataupun data dia jenis decimal places, ataupun data tu jenis karakter, ataupun data tu jenis boolean. Okey, dia ada banyak jenis data. Itu adalah kita punya data types. So dekat sini kita nak showkan string. Okay. Show string. String adalah ayat ataupun sentence lah. Dia boleh jadi karakter, dia boleh jadi ayat. Okay. Apa ciri-ciri string? Okay, apa beza ni? String, okay, contoh satu kan, saya letak satu. Dengan satu lagi saya letak pun button B, saya letak show number. Okay. Satu. Kita tengok dia punya result dia. Okay, saya tekan B, dia keluar satu. Saya tekan A, dia keluar satu juga. Okay, apa perbezaan dia sekarang ni? Perbezaan dia adalah data type. Faham tak? Cikgu-cikgu boleh faham tak? Dekat sini dia memang tricky sikit. Kita tak boleh tengok pada dia punya apa kata, output dia. Output memang betul sama dua-dua. Tapi dia punya konsep tu salah. Okey, selalunya kalau kita kata nak show number, tak boleh pakai string. Sebab number data type dia adalah integer. Tapi kalau pakai string, dia punya data type adalah string. Pening. Boleh faham tak? Boleh dapat perbezaan tak? Dua-dua ni output dia sama tapi tak serupa. String data type dia, jenis data dia lain, number jenis data dia lain. Okey, dekat sini adalah kita pakai integer. Integer, okey. Dekat sini, atas ni kita pakai string. Okey. Output sama, tekan A keluar satu juga, tekan B keluar satu juga, still sama. Tapi daripada segi konsep dia ada kita kata pemilihan data type tu tak betul. Pemilihan data tu tak betul. Sepatutnya string boleh jadi kita gunakan sebagai ayat. Tapi dekat numbers kita tak boleh. Contohnya dekat sini kan, saya type SATU, tapi dekat sini tak boleh SATU, dia keluar merah. Sebab numbers, show numbers adalah untuk numbers saja. Tapi dekat sini dia boleh tulis dalam perkataan. SATU adalah satu. Okay, dia akan keluar SATU. Okay, dia akan keluar macam tu, jalan macam tu. So dekat sini pemilihan kena betul lah. Kalau kita nak buat coding kan. Okay, pemilihan blocks tu kena betul.
output dia memang sama. Kalau kita tengok dua-dua output dia adalah sama. Kalau saya tak kat sini kosong pun sama. Sebab string dia merangkumi semua ABC alphabet, dia merangkumi semua numbers, dia merangkumi semua yang apa tu, kita punya tanda seru, underscore, semua benda tu dia boleh pakai untuk semua. Sebab itu dia dikira sebagai karakter. Tapi dekat numbers dia boleh hanya pakai numbers integer daripada negatif infinity kepada infinity lah. Tapi dia ada limitation jugalah untuk coding ni kan. Untuk dapatkan infinity punya number sebab sangat besar, dia ada limitation juga. Tapi daripada nombor negatif sehingga nombor positif kita boleh pakai untuk show number. Contoh dekat sini kita nak pakai negatif 8. So dia akan keluar negatif 8. Okay, perbezaan dia ada perbezaan tau dekat sini. Sama string dengan numbers ada perbezaan. Perbezaan dia dekat jenis data dia. Okay. So saya pernah coaching satu student dekat sekolah. So bila saya kata show number 0, budak ni dia ni sikit, orang kata dia banyak akal sikit. So saya kata keluarkan number 0 ataupun tuliskan nama sendiri. So tahu tak dia buat macam mana? Dia tulis contohnya nama dia Faris. So dia type satu-satu kat sini. F. Lepas tu dia duplicate, dia type pula A. Dia type A. Lepas tu dia type R, dia type IS, dia type satu-satu dekat show LED ni. Okay. Output dia kita nampak macam betul, tapi konsep dia salah. Bila kita show satu-satu LED ni, dia tidak dia dah tak dapat konsep untuk kita ajarkan dia sebagai string tu apa benda. Contohnya dia boleh type je kat sini nama dia Faris. Okay, dia akan keluar lah Faris. Tapi budak-budak ni dia banyak akal dia pergi type satu-satu. Dia kata, cikgu, betul je, saya pun keluar juga nama saya ni kat sini. Saya cakap kat dia, output mungkin betul, tapi cara awak salah. Okey. Cikgu nak awak, bila kita buat coding, yang paling penting sekali kita kena ada flow dia. Awak buat satu-satu macam tu, maknanya nak kata kat dia, nak kata terus terang kata salah je, macam tak sampai hati kan. Kata ada cara yang lebih mudah awak boleh gunakan. Okay, so saya tunjuk, kita show string, tulis nama dekat dia, lepas tu terus keluar. Oh, dia kata, cikgu, oh senang je cikgu, saya beria buat satu-satu. Okay. So itu antara orang kata kita nampak macam sama, tapi sebenarnya dia punya pemahaman tu silap. So nak kata bila kita belajar coding, nak kata pentingkan sangat pada output tu pun tak tepat juga. Yang pentingnya kita nak flow dia tu betul. Kita punya daripada dia patut keluar apa, lepas tu keluar apa, lepas tu keluar apa. Yang tu kalau boleh nak betul.
nak ikut turutan dia punya tu. Itu yang dia faham tu. Sebab tu orang kata belajar coding ni dia memupuk, orang kata dia bantu untuk critical ataupun logical punya thinking, sebab dia akan daripada input yang dia dapat tu dia akan sorted decision apa yang dia kena buat. Kalau tak jadi A dia buat apa, kalau tak jadi B dia buat apa, kalau tak jadi C dia buat apa. Itu yang kita nak latih student-student kita macam mana nak build dia punya skill tu. Okay. Okay. Pause ni semua clear kot. Pause ni adalah untuk time, untuk delay. Maknanya kalau contohnya kita nak menyalakan dia selama 1 saat, kita kena pausekan dia. Maknanya kita kena delaykan dia menyalakan. Tidak, nanti dia akan jadi terlalu laju, lepas tu dia akan tak nampak apa pun output yang kita nak keluarkan. Okay, arrow. Okay, arrow ni just arrow je lah sebenarnya. Dia punya arah. Tak ada apa-apa yang orang kata yang crucial pun. Dia just orang kata nak tunjukkan simbol anak panah aja. Contohnya tekan A, dia keluar anak panah depan. So yang ni nanti arrow ni kita boleh guna time project, kompas nanti. So dalam microbit tu dia ada kompas sensor. So kita boleh guna untuk arrow. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak tambah sikit lagi lah. Okay, yang ni sepatutnya saya ingatkan. Okay, sebenarnya kita punya kelas ni sampai sini je, tapi sebabkan ada sejam lagi, kita tambah sikit lagi boleh Okay. So sekarang ni saya nak masukkan kepada blocks, iaitu block mathematics. Okay. So dekat block maths ni dia akan melibatkan plus minus, darab dengan bahagilah. Okay. Tapi macam mana nak guna, nak letak macam mana blocks ni? Boleh ni tak? Boleh dapat tak? Macam mana kita nak letak blocks ni? Dia tak boleh masuk pun. Okay, apa yang kita kena letak dulu sebelum kita buat blocks ni? Okay. First kali contohnya kalau kita nak buat contohnya macam ni. Okay, contohnya kita nak daripada start ni kan. Kita nak lepas tu kita nak show answer bagi 5 darab 3. Okay, macam mana kita nak buat ni? Macam mana nak buat show answer 5 darab 3? Blok mana kita nak pilih dan blok mana yang kita nak pakai? Okay. Dekat sini kita perlu pilih, kalau nak show saja kita nak pilih adalah kita ambil show numbers. Sebab apa? 5 plus 3, 5 numbers plus 3 numbers. 5 darab 3, 5 darab 3. 3 pun numbers, jawapan pun akan jadi numbers juga. So kita masukkan ke dalam dia contoh.
Darab. Okay, dekat sini kita tulis 5 darab dengan 3. Okay. So, bila kita tekan button A, jawapan bahagi 5 darab 3 ni akan keluar. Okay. Itu je. Tapi boleh pakai tak kalau untuk string? Boleh pakai, tapi kurang tepat. Jawapan dia sama, tapi data type dia berbeza. So nak kata dia betul pun tak boleh 100% betul sebab data type dia silap. Sepatutnya 5 plus 3, numbers plus numbers akan jadi numbers, bukan jadi character. Bukan jadi string, dia akan jadi integer. Faham tak? Air plus air akan jadi air. Macam tu. Air, yelah. Air tambah dengan air botol A tambah air botol B, dia akan jadi air botol C. Macam tu lah. Dia tak jadi air plus air jadi kotak. Dia tak jadi macam tu. So dia punya konsep tu dah lari. Air plus air sepatutnya menjadi air. Liquid plus liquid sepatutnya jadi liquid. Dia tak jadi liquid plus liquid jadi solid. Macam tu. Dia punya perumpamaan je lah. Okay. Itu kalau kita nak pakai blok maths. So dekat sini yang bulat-bulat ni semua boleh pakai pada show numbers ni. Next saya nak tunjukkan adalah blocks logics. Okay, dalam blok logics ni dalam blok logics kita ada melibatkan salah satunya adalah comparison. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan ini adalah comparison. So bila kita nak menggunakan input-input yang memerlukan comparison ataupun ada range dia, macam kalau kat sini accelerometer, light level, dia ada range dia. Sebab apa? Sebab apa dia ada range dia? Sebab dia adalah analog. So comparison ni boleh jadi sama dengan, equal to, ataupun not equal to ataupun tidak sama dengan, lebih kecil, less than, lebih kecil dan equal, less or equal than, greater than, lebih besar, dan greater or equal than, lebih besar dan sama. Boleh dapat tak yang ni? So comparison ni bila kita buat condition ni adalah bila kita perlukan macam tadilah, kita ada decision yang kita perlu buat. Kalau tak buat A, dia buat apa. So kita kena compare dulu nilai dia tu. So kita kena compare dulu apa benda yang sepatutnya kita keluarkan. Kita dapat nilai tu, kita nak keluarkan apa. Kita buat comparison dulu. Kita buat pertimbangan dulu decision dia apa. So kat situ kegunaan comparison. Okay, saya nak buka sikit lah soalan. Kalau ada cikgu-cikgu nak tanya, mungkin yang ada dah pernah join seminar ataupun training sebelum ni ke, tapi ada yang bab yang kurang faham, cuba boleh on mic, kita discuss. Boleh tak?
Tak ada soalan? Okay. Assalamualaikum. Salam ya cikgu. Saya mau tanya yang microbit punya bot ni bah. Dia Okay. ada button A, Okay. button B. Okay. Yang di bawah ni 0, 1, 2, 3 VGND ni. Ini apa nilai dia, apa fungsi dia ni ya? Okay. Okay. Soalan. Dengan yang ini, yang di atas ni ada macam mana, yang di tengah-tengah tu untuk display kan, display output. Ya betul. Yang di atas ni apa ni? Okay. Ada 2 titik di tengah tu apa? Okay. Itu tiada apa-apa gitu. Alright. Okay. Boleh. Thank you. Okay. Okay, kita ada bot microbit kan. So kita ada bot microbit. So dia ada yang display ni. Display. Lepas tu dia ada push button A, B. Tapi dekat bawah ni kan ada kosong. Mana? Kosong. 1, 2, lepas tu 3V dan juga GND. Lepas tu ada garis pula kan. So apa benda ni kegunaan dekat bawah ni sebenarnya? Okay saya tunjuk. Okay, untuk microbit, okay macam ni kan. Ada 0, 1, 2, 3V GND. Okay, dekat bawah ni adalah kita punya input output ataupun pin out. Pin out. Okay. Pin out. Pin out untuk input dan output. Ya, untuk pin out untuk input dan juga output. So kalau tengok dekat sini kan, kita ada pins. Dekat sini nampak ni. So dia ada P0 sampai P16 yang itu kita gunakan sebagai input output dia. Maknanya okay, dekat input proses output tadi tu, okay, ini macam ni. Okay, kita ada input proses output. Input, lepas tu ada proses, lepas tu kita ada output. Kita ada input, ada proses, ada output. Okay. Tapi macam mana input ni nak bagi signal kepada proses. Proses ni adalah kita punya komponen dia. Komponen untuk proses adalah kita punya microcontroller. Microcontroller ni yang akan mengawal input dan output kita. Faham tak? Dia yang akan kawal, dia yang akan buat decision. Dia yang akan maknanya arahan tu kita kena bagi pada microcontroller. Bila dia terima input macam ni, dia perlu buat apa? Dia perlu proses apa? Microcontroller dia adalah di bahagian proses. Tapi dekat input ni dia bahagian, contohnya dia bagi data sahaja, dia bahagi nilai, dia bahagi macam sensory lah, sensory macam kita punya betul. macam kita punya badan sendiri lah. Manusia pun dia ada input, proses, output. Input dia adalah kita punya sensor, sebenarnya bau, lihat, dengar, touch ataupun sentuh dan juga rasa. Tu kita punya input. Input tu kita punya sensor tu kan, lihat tu contohnya mata kan, dia hantar image yang kita lihat tu, dia hantar ke mana nak proses, dia akan hantar kepada otak.
Sama juga microbit tu, input tu dia akan hantarkan kepada microcontroller untuk dia proses output dia. So dekat sini dekat mana kita nak connect? Dekat mana nak connect dekat mana nak sambung input dan output, input dan controller, microcontroller ataupun microbit. Okey. Dekat mana nak sambung input kita tu, contohnya kita ada sensor yang luar, contohnya hari tu kita pakai sensor tanah, soil. Kat mana nak sambung? So kita perlu sambungkan dekat kita punya dekat input output ni. 0, 1, 2, dia ada 16. Dia ada 16 input. Okey, nampak ni. Dia ada P0, P1, P2, P3, P4 sampai P16. Okey, itu adalah input output dia. 3V dengan GND ni apa benda pula? Okey, 3V dan GND basically komponen elektronik ni dia ada 3 pin out. Tahu tak pin out? Basically dia ada komponen elektronik. Komponen elektronik ni termasuklah sensor-sensor semua komponen elektronik. Okey. Dia ada basically dia ada 3 pin out. Dia akan ada signal. Dia akan ada positif terminal dan dia ada negatif terminal. Okey. Positif dan negatif terminal ni digunakan untuk supply dua benda ni. Negatif dan positif terminal ni digunakan untuk supply power. Okey. Untuk supply power. Dia perlukan kuasa, dia perlukan bateri, dia perlukan power ataupun dia perlukan tenaga untuk dia on. Macam kita perlukan makan kan. Macam dia pun sama jugalah. Macam komponen elektronik pun sama juga. Dia perlukan something power untuk dia bekerja. So dia perlukan power supply. Dia perlukan power. So kalau kita tengok macam komponen elektrik pun kalau tak ada power dia tak on. Sama juga macam komponen elektronik, sensor ke apa ke, kalau tak ada power dia tak on juga. So basically dia akan ada 3 pin. Dia akan ada 3 pin. So dia ada pin signal. Lepas tu dia ada pin positif terminal dan dengan negatif terminal yang digunakan untuk supply power pada sensor. Okay. Signal ni yang dia akan bagi sama ada data tu. Data tu sama ada orang ni tekan ke tak. Orang ni tekan apa, bacaan sensor tu apa yang dia nampak, itu sensor. Ni signal ni yang sama ada kita punya
kita punya sensor lah. Ni akan disambung kepada kita punya data sensor. Okey. Okey, boleh faham tak ataupun ada kekeliruan lagi ke? Sorry. Microbit. Okey sikit lah. Sebab Nampaklah sikit. komponen elektronik kalau pergi dekat kedai elektronik pun basically dia memang dia akan ada 3 input yang basic. Okey, sebab kita fokus pada yang basic saja. Dia ada 3 input output dia. Satu positif terminal, satu negatif terminal dan signal. Signal pula dia ada terbahagi kepada 2 jenis. Sama ada signal analog ataupun signal digital. Boleh dapat tak? Agak-agak clear sikit tak? Okey, signal ni okey. Positif negatif terminal ni okey, yang ni yang kita sambung yang pada positif terminal ni adalah yang kita sambung pada 3V. Okey. Contohnya ni contoh 3V adalah positif terminal. GND adalah negatif terminal. GND adalah negatif terminal. Sensor ni adalah yang kita sambung kepada P0 hingga P16 tadi tu. So dekat sensor memang ada 3 pin selalunya. Okey. Ada soalan lagi? Okey, nanti yang dalam kat whiteboard ni semua nanti saya akan share dalam grup. Okey. So kat sini lah nampak ni 3V ni adalah positif yang kita akan sambung kepada positif terminal, ground, negatif terminal yang akan supplykan power kepada kita punya input ataupun output. So 0, 1, 2, lepas tu ada garis-garis kecil-kecil ni, yang ni yang akan connectkan ataupun kita akan sambungkan kepada kita punya signal. So bila kita dah sambungkan sensor kepada kita punya microbit, barulah bacaan daripada sensor tu microbit kita boleh terima. Kalau kita tak sambung signal, contohnya kita tak sambung kan dekat P0, P1 atau P2, microbit tak boleh nak baca bacaan sensor tu. Sebab dia tak bersambung pun, dia tak connect pun. Tapi kalau sensor tidak sambung pada 3V dan GND, maknanya sensor tu tak hidup. Sebab dia tak ada power, so dia tak on lah. Macam tu. Itu fungsi dia. Ada soalan lagi tak? Okey, makasih ya. Sama cikgu. Okey, ada soalan lagi? Kita okey. Cikgu-cikgu tahu tak macam mana cara nak masukkan coding tu? Apa coding yang kita buat ni kan? Contohnya input press button A. Ini kan? Ini kita tengok dekat sini simulation je.
Tapi macam mana kita nak masukkan dalam kita punya microbit ni yang betul-betulnya? Okay, cara dia first kali kan, cikgu kena tekan download dulu. Tekan download Sekejap. Okay, cikgu tekan download kan. So dia akan download dekat file ni, microbit topic 2.hex. Ni dia punya, kita punya yang file name lah. Okay. Lepas tu kan, cikgu tekan dekat arrow ni dan pilih show in folder. Show in folder. Okay, ini file dia. So seterusnya, cikgu kena cucukkan microbit tu pada kita punya komputer menggunakan wayar USB. So bila dah cucuk, okay, dah cucuk microbit, dia akan keluar dekat panel belah kiri ni microbit. Dekat sini. Nampak tak? Kalau tak ada, cuba scroll. Okay. Kalau dia macam ni kan, kat depan ni kan, dia keluar macam ni. Cuba scroll sikit ke bawah panel kiri tu, dia akan jumpa microbit. Macam ni. Okay, boleh jumpa? Okay, bila dah jumpa, cikgu drag je file tadi tu kepada microbit ni. Okay, dia akan keluar tu, copy to microbit. So dia akan copy. So bila dah siap copy tu, cikgu boleh cabut microbit tu, ataupun biar tak payah cabut pun tak apa, sebab kita nak kena bagi microbit tu power. So coding tu dah successfully masuk dalam kita punya microbit. Bila kita tekan A kan, mana A? Bila kita tekan A, dia akan keluar love. Macam tu. Tapi bila kita tekan B, tak keluar apa-apalah sebab kita tak programkan B. So bila kita tekan A, dia akan keluarkan love, tapi dia tak padam sebab kita tak clearkan dia punya screen. So ini apa yang sama macam yang simulation tadi kita buat tadi. Okay. Boleh dapat tak? Cikgu-cikgu yang buat boleh tunjuk sikit tak? Boleh dapat tak step macam mana cara dia nak upload ni? Okay. Dia ada dua cara je lah. Tapi yang ni cara yang paling common sebab cara satu lagi tu menggunakan Bluetooth tu agak rumit sikit dia punya setting. Kita guna cara yang mudah je. Okay. Download, lepas tu drag masuk je dalam kita punya microbit tu tadi. Saya tunjuk sekali lagi Okay. Okay, kita tekan download. Lepas tu, bila dia dah siap berdownload ni, dia akan berkelip lah.
So kita tekan arrow dekat file tu. Lepas tu kita pilih show in folder. Lepas tu bila kita dah keluarkan dalam file tu, kita connectkan kita punya microbit dan juga kita punya komputer. Bila dah connect, kan, dia akan keluar microbit dekat tepi ni. Dekat sini. Kalau tak ada, kena scroll kat bawah sikit. Macam ni kan. So scroll sikit ke bawah. Okay, dia akan keluar microbit. Gimana? Okay. Ini. Ini. Okay. So macam mana nak masukkan, kita just drag je masuk ke dalam microbit tu. So dia akan keluar copy tu microbit E tu kan. Kita drag masuk je. So bila kita dah tunggu dia copy masuk dalam ni, so dia dah siap. Maknanya coding tu dah successful masuk dalam kita punya microbit. Apa-apa coding yang kita nak buat, contohnya bila kita ada coding baru, kita nak masukkan dalam microbit, kita kena buat step yang sama. Dia tak automatik masuk, cikgu. Dia akan, maknanya setiap kali buat coding baru, cikgu kena masukkan ke dalam kita punya microbit. Boleh faham? Okay. So contohnya kalau ada coding baru kita nak buat, kita nak masukkan dalam microbit, step yang kita kena buat adalah kita kena download, lepas tu kita kena copy, drag masuk dalam microbit. Barulah dia akan menyala dekat microbit. Kalau tak buat step ni, itu hanya adalah simulation dekat kita punya komputer saja. Dekat microbit dia tak masuk. Sebab kita tak copy pun coding tu masuk dalam kita punya microbit. Okay. Boleh faham, cikgu? Ada soalan tak? Saya mau tanya, Okay. kalau kita buat yang satu, kita sudah masukkan, kemudian bila kita masukkan yang baru, yang lama tu akan hilang otomatik lah. Ya betul. Maksudnya dalam microbit ni dia boleh hanya ada satu coding saja yang the latest lah. Ya betul, yang paling latest sahaja. Contohnya dia tak boleh. Contohnya kita nak sambung coding yang sebelum ni, lepas tu kita nak masuk sekali lagi, tak boleh. Dia akan override. Okey. Dia hanya satu sahaja. Okey. Yang paling latest. Kalau kita mau buat maksudnya banyak coding yang berlainan, kena buat kepada microbit yang lain lagi lah. Contohnya dia macam ni. Kalau kita nak buat banyak coding, kita boleh gunakan cara sama ada kita nak masukkan satu-satu coding tu, sebab ataupun kita ada contohnya kita ada satu microbit, kita pasang sensor satu. Lepas tu kita nak pasang sensor dua pula. Takkan kita nak pakai dua microbit, faham tak? Dekat situ kita kena rangka balik. Okey cikgu. Dekat situ kita kena rangka balik kita punya flow kita. Bila kita melibatkan banyak sensor, kita kena rangka. Kita ada satu otak tapi kita ada banyak sensori. Kita nak guna semua sensori kita nak on semua. So dekat situ kita kena rangka balik kita punya flow. Tak perlu kita contohnya sensor mata satu otak. Mata satu, otak satu. Lepas tu nak telinga nak kena ada otak kedua pula. Tak perlu. Kita boleh sambung je semua. Cuma kita kena susun dia punya flow tu. Bila dapat yang ni dulu,
Yang mana nak kena baca dulu, yang mana nak kena baca kemudian, yang mana lagi penting daripada yang mana. Okey, macam ni contohnya, yang mana lagi penting, yang A ke yang B, macam tu. Yang mana lagi penting, yang mana kita kena baca dulu. Yang tu dah tahap orang kata level yang kita dah up sikit lah. So sekarang ni apa yang kita belajar hari ni adalah kita menggunakan satu sensor iaitu push button dan satu microcontroller. Okay. So kita tak perlulah contohnya kita nak ada contoh nak ada push button kedua kan, tak perlu nak pakai microbit lain pula. So dekat situ kita kena susun pula. Macam tadi saya ada terangkan dia ada pin out dia daripada 0 hingga 16. Pin out kan dekat sini kan. Daripada 0 hingga 16. So kita boleh cantumkan 16 input dan juga output kita. Itu je. Faham tak? Output dan input total boleh jadi ada 16 input dan output kita. Boleh faham tak? Faham. Maksudnya kalau kita mau lebih daripada satu input, kita boleh connect dengan signal ni lah, ada 16 pin ini. Betul. Mana kalau nak lebih daripada 2 ataupun 3 kan, kita boleh connect kepada signal dia. Tak perlu kita menggunakan yang pin inilah kan? Ya betul. Gunakan pin yang 0 hingga 16 ni. 0, 1, 2, 3 tu. Okey. So tak perlu nak ada microbit kedua, tak perlu nak ada satu sensor. So dia jadi macam kalau macam kita buat program game kan, ada ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan kan. Maksudnya kita boleh gunakan pin itulah untuk signal, menerima signal dari situ. Menggunakan daripada pin 0 hingga pin 16. Ya betul. Okay. Dia boleh connect. Kecuali kalau lebih daripada 16 baru kita menggunakan lain lagi microbit lah. Kalau lebih daripada 16, dia maksimum ada 16 je. Kalau 16. Dah lebih daripada tu, dia kena guna sama ada kena tukar. Kena atur flow bagus-bagus lah ni kan maksudnya juga. Ya betul, kena susun dia punya flow. Kalau ada lebih daripada 16, maknanya kita kena cari microcontroller yang lagi sesuai. Okay. Lagi sesuai. Microcontroller ni dah banyak. Ya. Terima kasih. Okay, sama ya. Ada soalan lagi tak? Petang-petang ni ada yang mengantuk. Biasalah petang-petang. Minggu depan dah start sekolah kan. So dalam silibus RBT darjah tahun 4 memang guna microbit Saya just nak confirm je. Tahun 5. 6. Tahun 5. Tahun 5 ada guna. Kalau tahun 6 dia lebih kepada masih menggunakan Sketches punya program lah. Sketch punya program. Scratch, okay. Okay, kalau Scratch tu dia hanya buat coding je kan? Dia tak ada melibatkan microcontroller kan? Tak silap saya. Betul. Betul lah? Betul. Dari coding. So menarik juga tu Scratch tu. Kalau nak tanya yang kalau pakai Scratch tu kalau rasa berminat nanti kita boleh adjust lah. Sebab kita pun boleh je kalau nak guna Scratch tu kan. Cikgu setuju. Boleh. Tak ada masalah. Kalau rasa macam kata microbit dah okey, dah cukup inputnya untuk ni kita buat Scratch pula lah. Tak ada masalah. Makluman cikgu, Scratch ni digunakan untuk darjah 4 dan darjah 6. 4 dengan 6 guna Scratch dua-dua. Sukatan tu dia turun ke bawah, lagi advance. Jadi yang tingkatan satu dia turun macam tu. Macam microbit ni dia ada sekolah menengah. Dia turun ke sekolah rendah. Jadi dia kasi turun daripada
dia kasi turun daripada tahun 6 pergi kepada tahun 4 disebabkan tahun 4 tidak ada sudah subjek TMK, dia combine dalam subjek RBT. Sebab tu dia turunkan ke tahun 4. Oh. So bila tahun 4 murid-murid sudah belajar asas coding, so bila dia naik ke tahun 5 sebab tu dia orang masukkan microbit ini. Sebab asas coding sudah ada di situ. Macam itulah. Yang saya faham macam itulah, yang saya pergi kursus dia macam itulah dimaknunkan. Ya macam sikit saya terang tadi pagi tu, mula-mula awal-awal kelas tu yang input proses output tu, itulah kita punya asas coding tu. Kalau betul, kalau macam contohnya murid-murid tak tahu asas coding tu, apa input, apa proses, apa output, macam mana nak buat flow dia memang akan lost. Dia memang akan lost bila kita suruh dia buat coding menggunakan microbit sebab dia tak tahu blok siapa yang dia nak ambil. Cikgu ada satu pandangan. Kalau kita nak buat nanti, kalau ada lagi lah kursus macam ni, untuk scratch dengan microbit ni, apa kita mengikut modul buku teks supaya memudahkan cikgu-cikgu untuk mengajar. Boleh juga tu. Sebab sekarang kan macam cikgu sendiri pun boleh download buku teks digital daripada internet. Jadi cikgu study, lepas tu kita berpandukan buku teks supaya memudahkan kita semua untuk mengajar. Di samping kita penambahan idea yang lain, ilmu yang lain. Jadi kita boleh ikut fokus. Contohnya kalau macam kita belajar ini, kita nampak sikit-sikit kan. Macam saya sendiri baru dalam RBT ni memang buta huruf. Jadi kita masih tak nampak. Jadi kalau boleh kita study buku teks dengan ni, maknanya jadi cikgu ajar tu ikut buku teks dan lebih baik. Pandangan saya lah, ada penambahan ilmu lain lah. Boleh. Untuk next class kita akan improve. Untuk next class kalau apa-apa input yang cikgu rasa macam akan bagi orang kata input yang bagus, bagi orang kata senang lah untuk cikgu nak terang ke apa ke, kita tak apa, kita boleh adjust benda tu. Cadangan yang baik. Terima kasih. Sebab nanti saya takut juga bila macam kita ajar terlalu detail sangat, nanti saya takut nanti ramai yang lost. So kalau ada satu guideline yang kita boleh persetujui, so lagi better lah sebenarnya. Kan? So ayalah mungkin kawan-kawan cikgu lain dah pakar dah bidang ni. Bagi saya, pandangan saya bila kita pakar tu, mungkin saya yang belum pakar ni lah, yang belum mengetahui sepenuh bab ni, baru study orang cakap. Jadi kalau ini pandangan saya lah, salah kepada majoriti. Boleh. Tak ada masalah. Okay, tak apa. Okay, cikgu ada apa-apa soalan lagi, ataupun kalau ada macam ada apa-apa cadangan ke untuk kita improve, ataupun kita nak buat kelas ni lagi kita kena sentiasa improve kan, nak kelas tu secara lebih baik dan lebih teratur ke, cikgu boleh bagi cadangan, tak ada masalah. Kita akan cuba sebaik mungkin lah untuk bantu. Okay, salah satu tu tadi kita buat guideline sebagai buku teks sebagai guideline pun adalah satu cadangan yang baik juga lah. Kita boleh supaya tak lost. Tu je. Kadang-kadang kita, macam saya tak berada dalam sekolah, so saya tak mahir sangat dalam silibus ni. So mungkin cikgu lagi tahu tentang silibus. Mungkin lepas ni saya boleh tengok silibus dalam RBT, so kita boleh bincang dekat mana yang boleh saya bantu cikgu-cikgu semua. Okey. Macam tu. Ada apa-apa soalan lagi cikgu? Kalau tak ada, mungkin kita boleh berundul kot. Mungkin ada yang ada hal sikit ke, nak masak ke petang ni kan. So
bolehlah nak rehat kan, sekolah-sekolah mengajar online ni penat juga sebenarnya. Sebab mak saya cikgu, so saya tahulah dia punya struggle tu nak mengajar online tu dengan murid-muridnya. Ada apa-apa soalan ni kau? Kalau tak ada, boleh tak kita habiskan kita punya sesi hari ni. Kita akan jumpa lagi sesi untuk next month lah. Okey, boleh cikgu. Boleh je? Alright. Okay, boleh. Makasih untuk Okay, hari terima ni, kasih ya. cikgu semua. Terima Assalamualaikum. kasih. Okay. Terima kasih.